Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah serta kurnianya dapatlah kita bersama-sama dalam program Bicara JPA pada pagi ini. Sebelum saya memperkenalkan panel kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tentang tajuk kita pada hari ini. Tajuk kita berkisar tentang pemberian awal award wang tunai gantian cuti rehat. Gantian cuti rehat ini atau lebih senang dikenali sebagai GCR adalah award wang tunai yang diberikan kepada anggota perkhidmatan awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan. Pemberian awal GCR ini telah berkuasa mulai 1 Januari 1974. Okey, pemberian award GCR ini ya. Dan telah ditambah baik dari semasa ke semasa. Tuan-tuan dan puan-puan, para penjawat awam bolehlah merujuk kepada Perkeliling Perkhidmatan Semua Manusia ataupun MyPPSM, ceraian PP 1.3.1, ceraian PP 1.3.2 bagi pegawai yang memilih skim karier WSP, ceraian PP 1.3.3 bagi kebenaran menggunakan lebihan GCR sebagai cuti rehat dalam tahun persaraan, dan yang terkini adalah ceraian PP 1.3.4 iaitu pemberian awal award wang tunai GCR. Dan tuan-tuan dan puan-puan, topik kita pada hari ini adalah berkait rapat dengan ceraian PP 1.3.4 iaitu pemberian awal award wang tunai GCR. Dalam pembentangan bajet 2022 pada 29 Oktober 2021 yang lepas, kerajaan telah mengumumkan inisiatif kedua iaitu kebajikan penjawat awam di bawah strategi 4 iaitu mendukung penyampaian perkhidmatan awam iaitu membenarkan pelaksanaan kemudahan bagi membenarkan penebusan awal GCR sehingga 50% atau 80 hari. Kemudahan ini mengambil kira keperluan penjawat awam seperti menunaikan haji, membiayai pengajian tinggi anak dan sebagainya. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita teruskan program ini, bolehlah kiranya saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Di sebelah saya sekarang ini adalah Encik Andy, anak Romeo Willy atau Sanen, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Paskap Perkhidmatan yang menguruskan faedah persaraan bagi pegawai perkhidmatan awam persekutuan. Selamat pagi Encik Andy. Apa khabar? Sihat. Cik Syed, sihat? Okey, sihat. Okey, Encik Andy, sebenarnya tadi saya telah menceritakan tentang apa itu GCR dan juga sebenarnya para hadirin sekalian nak tahu sebenarnya bagaimana nak kumpul GCR ni Encik Andy ya? Okey. Saya jelaskan. Untuk kaedah pengumpulan cuti rehat, dia ada 3 kaedah lah. Yang pertama tu ialah kaedah cuti luput. Yang kaedah kedua ialah kaedah cuti pilihan 1 tahun, dan yang ketiga ialah kaedah cuti pilihan 2 tahun. Jadi, walau apapun pengumpulan cuti tersebut, jumlah maksimum yang boleh dimasuk kira dalam GCR ialah 15 hari ataupun setengah daripada kelayakan pegawai berdasarkan kelayakan dia. Sebab kita faham ya, Cik Syed, ada pegawai dia ada 35 hari cuti rehat. Cuma bila 35 hari tu bila dah setengah dia jadi 17.5. Untuk pengumpulan GCR dia tidak boleh mengambil 17.5, dia kena ambil yang kurang iaitu maksimum 15 hari. Nak pendek cerita, nak kumpul GCR dia 15 hari sahaja. Dan pengumpulan cuti tersebut mestilah mendapat kelulusan ketua jabatan dan dilampirkan ke dalam kenyataan cuti dalam buku perkhidmatan kerajaan pegawai. Baiklah. Encik Andy, sebenarnya maksudnya itulah kaedah cara mengumpul GCR tersebut. Maksimum 15 hari ataupun setengah daripada kadar cuti rehat lah. Maksudnya setiap pegawai lain kayak macam mana kelayakan dia pada setiap tahun berlainan ya. Okey, baiklah kita teruskan. Sebenarnya bagi pemberian awal award GCR ni sebanyak 80 hari ni, ada tak syarat-syarat nak memohonnya? Untuk syarat-syarat yang nak memohon pemberian awal wang tunai GCR ni, dia ada 5 syarat utama yang perlu dipatuhi ya tuan-puan. Yang pertama dia, tempoh perkhidmatannya tidak boleh kurang daripada 15 tahun. Dalam tempoh perkhidmatan 15 tahun tu, sekiranya seseorang pegawai itu ada ambil cuti sakit lebih
tidak hari bertugas, cuti tanpa gaji. Tiga-tiga ni mesti ditolak daripada tempoh perkhidmatan tersebut. Okey. Syarat kedua, pemohon itu mestilah berumur 45 tahun ke atas. Ketiga, jumlah GCR terkumpul ialah sekurang-kurangnya 80 hari. Tak boleh kurang. Lebih tak apa. Bila lebih daripada 80, baki itu boleh dibawa ke urusan persaraan bila pegawai itu hendak memohon persaraan wajib atau persaraan pilihan kelak. Okay. Untuk pengumpulan GCR 80 hari, suka cerita saya nak ingatkan, sekiranya penjawat awam tersebut ada mengambil 5 jenis cuti yang tidak berkelayakan untuk dimasuk kira ke dalam pengumpulan GCR ini, mestilah ditolak. Ada 5 jenis cuti yang tak boleh diambil kira dalam GCR. Yang pertama, cuti tanpa gaji. Kedua, cuti separuh gaji. Ketiga, cuti belajar. Keempat, cuti haji. Dan yang kelima, cuti TB kursaran bara. Kalau ada ambil 5 cuti ni, mesti ditolak daripada kelayakan cuti rehat. Baru kita boleh tengok GCR itu cukup ke tidak 80 hari, tuan-puan. Syarat keempat, pegawai mestilah bebas daripada prosedur jenayah dan tindakan tata tertib. Dan yang kelima, mestilah mendapat perakuan ketua jabatan. Kalau salah satu daripada syarat ini tidak dipenuhi, permohonan itu tidak akan diluluskan. Jadi sangat penting mesti mematuhi 5 syarat utama ni. Dan setelah kelulusan diperolehi, mestilah dimasukkan ke dalam buku perkhidmatan kerajaan pegawai. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, maksud apa yang dimaklumkan oleh Encik Andy ni, masa pemberian awal ni syaratnya ada 5 ya tuan-tuan dan puan-puan, dan 5 syarat ni hendaklah wajib dipatuhi. Dan Encik Andy, sebenarnya saya ada nampak ada satu syarat kelima, iaitu perakuan ketua jabatan. Bermaksud semua permohonan hendaklah melalui ketua jabatan. Kan? Betul, bagi di dalam sebuah kementerian ataupun jabatan. Betul. Sebenarnya saya nak bertanya, adakah dibenarkan bagi ketua jabatan tersebut di sebuah kementerian ingin menambah syarat-syarat lain, maksud untuk kawalan dalaman? Sebenarnya dia bergantung kepada kementerian, jabatan atau agensi tersebut. Boleh sebenarnya, kalau nak tambah syarat dalaman lain, boleh, supaya senang dia nak kawal ke, kan, supaya dia dah tengok layak ke berapa, kan. Cuma yang pentingnya yang saya nak tekankan dekat sini, 5 syarat utama tadi tu perlu patuh. Kalau kementerian nak tambahkan syarat lain, contohnya nak buat kuota, contoh saya ambil analogi anugerah perkhidmatan cemerlang, APC, di mana pemilihan untuk calon APC kita ada letakkan berapa peratus untuk dipertimbangkan dapat APC. 8% contohnya dalam setahun. Kalau kementerian nak letakkan kuota 8% untuk pemberian awal award wang tunai GCR ini, boleh. Itu terpulang kepada pelaksanaan kementerian, jabatan, agensi masing-masing. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni kita dah menceritakan tentang apa itu GCR, apa itu penebusan awal dan juga syarat-syarat yang diperlukan bagi permohonan penebusan awal ini ya. Okey, Encik Andy, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, mereka ingin mengetahui sebenarnya apakah kaedah dan cara-cara untuk memohon penebusan awal award wang GCR ini? Okey, untuk memohon pemberian awal award GCR 80 hari ini, pertama seseorang pegawai itu dia bolehlah masuk ke lihat kepada Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia MyPPSM Ceraian 1.3.4, dan ceraian ini diperolehi dari laman web JPA www.jpa.gov.my/myppsm. Di situ tengok pasca perkhidmatan, dan dalam pasca perkhidmatan dia ada letak ceraian 1.3.4. Dalam ceraian 1.3.4 ada borang yang disertakan, iaitu lampiran 1.3.4B. Ambil lampiran 1.3.4B, isi dalam 2 salinan. Lepas isi dalam 2 salinan, dapatkan pengesahan daripada sumber manusia dan perakuan daripada ketua jabatan. Itu baru satu. Kedua, untuk GCR pula, tuan-puan bolehlah masuk ke laman web bahagian pasca perkhidmatan www.jpapension.gov.my, masuk ke tab aplikasi dan muat turun sistem GCR. Tuan-puan bolehlah kira GCR di situlah. Ya? Okay. Itu baru kedua. Jadi pertama dan kedua tadi, borang lampiran 1.3.4B
dan borang GCR tadi hantar kepada GPA disertakan sekali dengan sesalinan kad pengenalan pegawai, sesalinan buku perkhidmatan kerajaan yang dah disahkan dan sesalinan kenyataan cuti yang telah disahkan. Pastikan bila semua permohonan ini dah dihantar kepada GPA, kelulusan ketua jabatan mesti pastikan kelulusan tersebut dicatatkan di dalam buku perkhidmatan kerajaan pegawai. Baiklah. Encik Andy, itu adalah bagi yang pegawai yang memilih berpencen. Okey, bagaimana pula tentang penjawat awam yang memilih skim KWSP? Untuk pegawai yang mohon skim KWSP ni boleh. Dia boleh mohon juga sebenarnya. Tak ada masalah. Prosedur dia sama saja. Pegawai awam persekutuan boleh hantar ke GPA untuk proses kelulusan lah. Sama. Prosedur sama seperti pejabat awam yang mengambil skim pencen yang lain. Okey. Saya juga sebenarnya terfikir jugalah bagaimana kalau pegawai di jawatan kader ataupun yang terlibat dengan peminjaman dan juga pertukaran ke agensi JLC. Adakah mereka boleh memohon juga penebusan awal ni? Untuk kita sebenarnya terima banyak pertanyaan berkenaan dengan penjawat awam yang diletakkan di jawatan kader, ada yang jawatan peminjaman, ada yang terlibat dalam program pertukaran ke JLC. Jadi kalau kader tak ada masalah. Kader tak ada masalah sebab kita berpegang kepada ketua jabatan. Contohnya lah saya bagi, akaunten di Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua jabatan dia ialah Kementerian Kesihatan. Ketua perkhidmatan dia ialah Jabatan Kekuatan Negara. Di dalam permohonan pemberian awal award GCR ini, kita berpegang kepada siapa ketua jabatan pegawai masa itu. Dalam kes ini, akaunten yang bekerja di KKM, ketua jabatan dia ialah Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan yang akan menguruskan permohonan, hantar kepada JPA untuk kelulusan dan pembayaran akan dibawa oleh Kementerian Kesihatan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, maksudnya kalau boleh saya ringkaskan, penjawat awam yang memilih skim berpencen, skim KWSP, jawatan kader, peminjaman dan juga pertukaran ke JLC, tiada masalah untuk memohon ya. Okey, Encik Andy, sebenarnya ada lagi satu soalan. Bagaimana kita di pihak kita ni nak mengira tempoh perkhidmatan yang pertama dan juga GCR bagi pegawai yang bertukar skim perkhidmatan dan juga pegawai yang bertukar pihak berkuasa melantik. Sebagai contoh daripada pihak perkhidmatan awam negeri ke perkhidmatan persekutuan. Okey. Untuk pegawai yang bertukar ke skim perkhidmatan yang lain, kita kena tengok sama ada dia telah diluluskan pelepasan dengan izin ataupun tidak. Kalau dia tidak ada pelepasan dengan izin pada tahun itu, katakanlah dia mengambil skim perkhidmatan yang lain sebelum tahun 2012, dia kena ada kelulusan pencantuman perkhidmatan lepas. Itu kita kena tengok. Dia mesti ada pencantuman perkhidmatan lepas sebelum tahun 2012 lah kalau tukar ke skim lain. Kalau katakan pegawai yang bertukar dari perkhidmatan awam negeri ke perkhidmatan awam persekutuan, betul Betul. Negeri kepada persekutuan. Okey, kita kena tengok juga sebenarnya apakah syarat-syarat yang diletakkan dalam pertukaran perkhidmatan atau pelantikan tersebut. Okey, sebab GCR tersebut dia boleh cantum, dia boleh diambil kira, tapi kena tengok syarat-syarat dia sama ada dia membenarkan ataupun tidak. Tengok dalam sheet syarat pertukaran pelantikan tersebutlah. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Sebenarnya Encik Andy, saya ada terbaca tentang perceraian PP 1.3.4 ini mengenai definisi ketua jabatan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan ketua jabatan tu, Encik Andy? Untuk ketua jabatan berdasarkan kepada ceraian 1.3.4, ketua jabatan ditafsirkan sebagai ketua setiausaha kepada kementerian, ketua pengarah kepada jabatan atau setiausaha kerajaan negeri, termasuklah ketua pejabat setempat, yayasan atau cawangan kecil yang telah diberi kuasa oleh ketua setiausaha kementerian, ketua pengarah sesuatu jabatan ataupun ketua kepada sesuatu perkhidmatan mana yang berkenaan. Dalam konteks kita sekarang ni, Encik Said, pemberian awal GCI ini kita fokuskan kepada ketua jabatan saja, bukan ketua perkhidmatan. Sebab kita pernah terima pertanyaan, siapakah yang akan memproses pembayaran? Ketua perkhidmatan ataupun ketua jabatan?
Jadi untuk ceraian 1/3/4 kita fokus kepada ketua jabatan di mana pegawai itu sedang berkhidmatlah. Baik. Okey, Encik ini saya teruskan lagi ya. Sebenarnya berkaitan dengan pembayaran penebusan awal award GCR ini, sebenarnya para hadirin dan juga tuan-tuan dan puan tertanya-tanya siapa sebenarnya akan membayar. Macam mana tu Encik Indi ya? Siapakah yang akan membayar? Betul. Seperti yang telah saya katakan tadi itu, dalam konteks kita nak fokus kepada ketua jabatan yang akan membayar, ya? Bukan ketua perkhidmatan, ketua jabatan, jabatan di mana pegawai itu berlibat akan membayar pemberian awal award tersebutlah. Baik. Okey. Dan sebenarnya berkaitan dengan pemberian awal award GCR ni, kita tahu adakah konsepnya sama dengan pengiraan GCR sedia ada? Sebab maksudnya walaupun seseorang tu tebus awal, tetapi berkaitan dengan pengiraannya, adakah sama formulanya tu Encik Andy? Okey, untuk formula pemberian awal award wang tunai 80 hari ini sebenarnya sama saja dengan formula pengiraan GCR sedia ada. Kalau untuk pengiraan GCR sedia ada kepada pesara, kita akan ambil kira tempoh perkhidmatan dia yang yang banyak itulah 150 maksimum, 190 maksimum bulan hari. Tapi untuk pemberian awal award wang tunai ini, tempoh perkhidmatan yang kita ambil kira adalah 80 hari saja. Dia tidak boleh kurang, dia tak boleh lebih. Kita ambil 80 hari saja dengan syarat dia dah tolak daripada cuti-cuti 5 tadi tu, 5 jenis cuti yang tidak boleh ambil kira lah. Okay. Jadi formula dia sama juga sebenarnya. 1/30 didarabkan dengan gaji semasa yang diterima darab 80 hari. Dan saya nak tekankan di sini ya, tuan-puan ya, Cik Said, gaji semasa yang diterima ialah gaji hakiki bulanan pegawai campur dengan imbuhan tetap. Dan imbuhan tetap pula ada 4 jenis. Yang pertama, ITKA, imbuhan tetap perkhidmatan, imbuhan tetap khidmat awam. Okey. Keduanya ialah ITK, imbuhan tetap kerajaan. Yang ketiga ialah imbuhan tetap perumahan ya, ITP. Dan yang keempat ialah ITJU, imbuhan tetap jawatan utama. Formula dia sama saja, yang membezakan dia ialah dia dah ditetapkan sebagai 80 hari. Okey, maksudnya benda ni samalah. Maksudnya cara pengiraan dia masih menggunakan formula yang sama, tetapi terhad kepada 80 hari. Okey. Okey, Encik Andy, sebenarnya lagi satu soalan yang sebenarnya kita kerap ditanyakan tentang pemberian awal GCR ni. Adakah pemberian awal award GCR ini dikenakan cukai ataupun tidak? Oh, okey. Cukai ya? Okay, soalan ni sebenarnya agak terkenal kalau bab cukai ni. Sebenarnya tuan-puan Cik Said, untuk pemberian awal award wang tunai ini dia akan dikenakan cukai. Okey. Ini sebab bayaran GCR yang ditebus dengan wang tunai adalah sebahagian daripada pendapatan kasar penggajian di bawah perenggan 13-1-A Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi pemohon yang nak mohon pemberian awal award 80 hari ini kena tahu bahawa mereka akan dikenakan cukai sebab mereka masih dalam perkhidmatan lagi. Dan kementerian yang akan membuat pembayaran ini bolehlah buat pembayaran dalam modul pendapatan penggajian cukai. Baiklah. Sebelum kita menutup bicara JPA ini, marilah kita melihat ada beberapa soalan daripada para pendengar. So, jadi saya mohon izin untuk lihat di FB Live JPA untuk melihat ada beberapa soalan yang mungkin kita boleh bincangkan dan kita boleh jawablah. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ada soalan yang saya terima daripada Facebook. Pemilik akaun bernama Asmidah Saung. Saya dibayar allowance perumahan wilayah dan bukannya imbuhan tetap perumahan. Dalam formula ditentukan berdasarkan imbuhan tetap. Okey, maksudnya dia cerita sini dia menyatakan imbuhan tetap. Okey, bagaimana penetapan bagi jenis ITP saya sedangkan saya dapat EPW jika saya nak tebus awal? Mungkin Encik Andy boleh bagikan sedikit pencerahan berhubung soalan ni. Okey,
Puan Azmidah ya? Puan Okey. Azmidah. Puan Azmidah, untuk penetapan imbuhan tetap ni dia ada 4 kan. ITP, ITK, ITKA dan ITJU. Puan dapat EPW, Elan Perumahan Wilayah. Elan Perumahan Wilayah, betul Elan Perumahan Wilayah. Okey, dalam kes ini untuk tujuan pemberian awal award wang tunai 80 hari ini, Puan punya EPW akan ditukarkan kepada ITP, imbuhan tetap perumahan. Slip gaji Puan sebab Puan masih berkhidmat memang masih kekal lagi sebagai EPW. Tetapi untuk pemberian awal award 80 hari ini dia akan ambil kira ITP. Jadi ikut kelayakan Puan Azmidah kelayakan Puan Azmidah, grade Puan, tengok berapakah ITP Puan yang layak. Baik. Dia akan tukarlah pada ITP. Okey. Maksudnya walaupun seseorang pegawai itu menerima EPW, sebenarnya EPW ni daripada Sabah Sarawak ataupun yang sebenarnya bertugas di Sabah dan Sarawak. Maksudnya tetap dengan pemilihan ITP. Okey, baik. Okey, dan tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, saya akan cek lagi beberapa soalan. Okey, saya dah jumpa soalan. Okey, pemilik akaun Bashir Maktar. Okey, dia bertanya kan pegawai masih berada di grade memangku. Masih grade memangku dan ingin memohon penebusan awal GCR. Adakah formula imbuhan tetap adalah berdasarkan grade pemangkuan? Okey, Encik Bashir Maktar. Okey, Encik Bashir, untuk jawatan yang kita sedang memangku tu, kita kena tengok gaji hakiki kita berapa. Dan kita bila memangku kita akan dapat allowance pemangkuan. Betul? Okey, untuk imbuhan tetap kita kena tengok kita punya berdasarkan kepada grade hakiki kita, bukan grade memangku. Kita tengok pada grade yang hakiki kita. Jadi imbuhan tetap tu dikena ikut yang mana yang hakiki. Gaji hakiki, imbuhan pun hakiki. Dari situlah kita tak ambil kira yang mana yang pemangkuan lah. Melainkan bila kalau dah pengesahan kadar pangkat itu lain cerita lah kan. Tapi kita pemangkuan saja. Maksudnya sekarang ni imbuhan tetap tu diambil berdasarkan grade yang disahkan. Ya, betul. Tidak mengambil grade yang memangku. Betul. Grade yang disahkanlah grade sebelum dia memangku. Sebelum dia memangku. Kalau dia memangku grade 48, hakiki dia 44 kan? Betul. Kalau sebelum tu hakiki 44, dia akan dapat berdasarkan imbuhan di grade 44. Okey, baik. Okey, kita ingin tambah lagi satu soalan ya. Sekejap, tuan saya saya cek lagi. Okey. Soalan yang terakhir. Okey, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, soalan yang terakhir. Pemilik akaun ni bernama Puan Nurhaniza Mat Akhir. Okey, dia tanya, ada kawan saya penjawat awam persekutuan yang ditempatkan di SUK negeri. Semua tahu GCR-nya akan dibayar oleh kerajaan persekutuan kalau dia bersara. Kalau nak tebus awal GCR ni, siapa yang uruskan? Dan siapa yang memberi kelulusan? Dan siapa yang akan buat pembayaran bagi tujuan penebusan awal GCR ni? Okey, Puan Nurhaniza. Puan Nurhaniza Okey, Puan Nurhaniza, untuk kes ini sekiranya dia sebenarnya ceraian PP 1.3.4 ni adalah tertakluk kepada penerimaan oleh kerajaan negeri, Badan Berkanun, kerajaan tempatan kan. Bergantung sebenarnya kepada inilah Badan Berkanun semua tu. Kalau pegawai tersebut ditempatkan ke SUK contohnya, dia punya permohonan dia sampailah kelulusan dan pembayarannya, SUK itu yang akan uruskan. Walaupun dia pegawai perkhidmatan persekutuan ditempatkan ke negeri, ya, di negeri itu yang akan uruskan pemprosesan dia. Bermula daripada proses sampai ke kelulusan, sampai ke pembayaran, memang sepenuhnya lah. Tetapi tertakluk kepada pemakaian ceraian tersebut oleh Badan Berkanun, kerajaan tempatan, setiausaha kerajaan negeri. Okey. Maksudnya penembusan awal ni kena lihat dulu adakah di sana di Badan Berkanun kerajaan tempatan tersebut menggunakan ataupun pemakaian penerimaan bagi penembusan awal tu. Ya, betul. Dan yang kedua, untuk urusan penembusan awal ni akan dilaksanakan di jabatan di mana pegawai itu berkhidmat. Macam tu Encik Indi ya? Ya, betul. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, sekiranya ada pertanyaan lanjut
mengenai pemberian awal award wang tunai GCR ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin bolehlah menghubungi bahagian Pasca Perkhidmatan ataupun pencen melalui panggilan telefon, email ataupun laman Facebook bahagian Pasca Perkhidmatan Pencen. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Andy pada hari ini atas segala maklumat dan informasi. So sebenarnya banyak pencerahan yang Encik Andy berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin sekalian, dan juga jutaan terima kasih saya ucapkan kepada hadirin sekalian kerana bersama-sama kita pada pagi ini. Dan kami harapkan semoga maklumat ini sedikit sebanyak dapat membantu semua dalam urusan pemberian awal award wang tunai GCR. Ingin saya ingatkan juga kepada semua agar menjaga SOP dan bersama-samalah kita dalam memerangi wabak COVID-19. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi bicara JPA yang akan datang. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia.